Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-76. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-8 dan 9. Surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa wa in yazharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wa la zimmah. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Bagaimana boleh dikekalkan perjanjian kaum kafir musyrik itu, padahal kalau mereka dapat mengalahkan kamu, mereka tidak akan menghormati perhubungan kerabat terhadap kamu dan tidak akan menghormati perjanjian setianya. Mereka menjadikan kamu bersenang hati hanya dengan mulut mereka, sedang hati mereka menolaknya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dari faedah dunia, lalu mereka menghalangi dirinya dan orang lain dari agama Allah. Sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah kerjakan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ini merupakan sambungan penjelasan tentang kewajaran pembatalan perjanjian dengan kaum musyrikin. Kerana tidak mungkin ada perjanjian yang jujur dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang musyrik. Sedangkan mereka selalu memusuhi orang beriman dan berupaya untuk melanggar perjanjian, sehingga jika mereka memperoleh kemenangan terhadap orang beriman, mereka tidak memelihara hubungan dengan muslimin, tidak juga memenuhi sumpah mereka dan tidak pula mengendahkan perjanjian yang telah orang beriman jalinkan dengan mereka. Jangan berkata bahawa sikap mereka baik terhadap kamu atau menyenangkan kamu. Mereka hanya menyenangkan kamu dengan mulut, iaitu dengan kata-kata mereka sahaja. Sedang hati mereka enggan menyenangkan kamu, bahkan bermaksud mencelakakan kamu. Sangat sedikit di antara mereka yang terdorong dengan kesetiaan untuk memenuhi perjanjian itu, dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik, yang telah mendarah daging dan membudayakan kefasikan dalam diri mereka, sehingga dengan demikian mereka tidak menepati perjanjian. Kerana kefasikan itu, mereka menukarkan ayat-ayat Allah yang merupakan bukti kebenaran yang dipaparkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama Al-Quran, dengan harga yang nilainya sedikit. Padahal jika mereka mengikutinya, mereka akan memperoleh sekian banyak anugerah ilahi yang tidak ternilai. Maka dengan demikian mereka menghalangi diri mereka sendiri dan siapa pun dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka selalu dan terus-menerus kerjakan itu. Perkataan illa di dalam ayat ini bukan bererti kecuali. Perkataan ini mengandungi 3 makna yang berbeza, iaitu perjanjian, sumpah dan
kekerabatan. At-Tabari cenderung memahami makna kata tersebut di sini dengan ketiga-tiga makna. Dengan alasan, ketiga-tiganya benar dan ayat ini tidak mengisyaratkan maksud yang mana satu dari ketiga makna itu. Perkataan zimmah diambil dari kata akar zam yang bermakna tercela atau antonim terpuji. Zammun adalah segala sesuatu yang menjadikan seseorang tercela apabila melanggarnya. Seperti melanggar janji atau membatalkan sumpah tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Sayyid Qutb ketika mentafsirkan ayat ini memaparkan lembaran sejarah tentang sikap kaum musyrikin terhadap kaum muslimin, membuktikan kebenaran penyataan ayat ini bahawa kaum musyrikin jika memperoleh kemenangan terhadap muslimin, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula perjanjian. Sidang pendengar yang dimuliakan, menerusi kitab tafsir Nurul Ihsan, Ustaz Muhammad Sa'id bin Umar mentafsirkan ayat ke-8 dan ke-9 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa terdapat bagi mereka itu perjanjian, dan jika mereka menang ke atas kamu dalam peperangan, nescaya mereka tidak akan meraihkan pada kamu dan tiada perjanjian dilaksanakan, bahkan menyakiti kamu dengan sepenuh kuasa yang ada. Mereka itu menyenangkan hati kamu dengan kata-kata manis dan hati mereka enggan menyempurnakan janji dan kebanyakan mereka itu fasik dengan membatalkan perjanjian. Mereka telah membeli ayat Allah Ta'ala iaitu Al-Quran dengan harga yang murah daripada dunia dan tidak mengikuti ajaran Al-Quran dengan sebab angkuh dan mengikut hawa nafsu mereka. Maka mereka menegah daripada jalan agama Allah Ta'ala dan mereka itu sejahat-jahat makhluk. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-8 dan 9 surah At-Taubah dengan menyatakan bahawa ayat ini memberikan alasan tambahan sebab-sebab perjanjian setia dengan kaum musyrikin itu perlu dibatalkan. Ini kerana mereka berpura-pura sahaja dalam menzahirkan kepatuhan kepada perjanjian tersebut ketika mereka masih berada dalam keadaan lemah. Apabila mereka sudah kuat, mereka akan mengkhianatinya. At-Tabari menyatakan pendapatnya. Maksud ayat ini ialah orang musyrik itu berpura-pura sahaja ingin berdamai dengan kamu, wahai kaum muslimin. Mereka bersikap manis di mulut saja, sedangkan di hati mereka amat membenci kamu, kerana kebanyakan mereka ialah orang yang fasik, yang tidak mengenal rasa takut kepada Allah, serta terus-menerus hidup dalam melakukan penderhakaan kepada Allah. Ayat ini menambahkan lagi pendedahan tentang sikap orang musyrikin kerana mereka selalu menukarkan kebenaran ayat-ayat Al-Quran dengan kebendaan seperti wang, pangkat, kedudukan dan sebagainya yang merupakan suatu sikap dan perbuatan yang amat keji dan buruk. Manakala tafsir inspirasi mentafsirkan ayat ke-8 dan 9 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa walaupun tabiat orang kafir tidak menepati janji, orang Muslim harus setia pada janji. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang fasik, tidak menepati janji. Kaum musyrik yang fasik tidak layak diadakan perjanjian kerjasama. Apa yang tertulis dan terucap selalu berbeza dengan apa yang ada di hati. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, lalu mereka menghalang orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Manusia yang mencari keuntungan dengan cara melanggar janji dengan Allah atau manusia adalah manusia yang paling tidak terhormat. Mukmin itu setia terhadap janji dan amanah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-8 dan 9 surah At-Taubah.
Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-8 dan 9 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kaum muslimin untuk memelihara perjanjian dalam masa yang sama, tidak meletakkan sepenuh kepercayaan dengan orang musyrikin. Ayat ke-8 dan 9 surah At-Taubah ini juga Allah Ta'ala menunjukkan bahawasanya orang yang tidak beriman sangat mudah melanggar perjanjian kerana mereka tidak berpegang dengan janji serta ancaman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Tetapi, jika kita melihat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang beriman sendiri, bermudah-mudah dalam hal perjanjian. Keimanan dan kepercayaan terhadap Al-Quran sepantasnya menjadikan orang beriman memelihara janji mereka. Orang kafir pula sentiasa mencari ruang untuk membuat berbagai perjanjian sehingga menindas umat Islam seperti mana yang berlaku penindasan terhadap negara-negara umat Islam. Bermula dari asas perjanjian yang dimanipulasikan mereka dengan kuasa. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil tafsir ayat ke-8 dan 9 surah At-Taubah ini ialah setiap Muslim hendaklah beriman kepada isi kandungan Al-Quranul Karim yang mengandungi bimbingan dan peringatan yang penting dalam menjalani kehidupan. Kedua, umat Islam hendaklah menjauhi akhlak yang buruk, terutama dalam memelihara perjanjian dengan mana-mana pihak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.